Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Harun bin Baharudin dan rakan-rakan sekalian semua. Kami akan membentangkan mengenai kaedah penyelidikan etnografi. Saya Sofia Balkis binti Taib, P116588. Definisi etnografi. Ethos berasal daripada perkataan Greek bermaksud manusia, bangsa atau budaya. Grafi pula bermaksud penjelasan mengenai sesuatu kajian lapangan yang berbentuk pemerhatian yang sering digunakan dalam kajian sosiologi dan antropologi. Ia juga dirujuk sebagai penyelidikan saintifik semula jadi, iaitu field research. Ia juga dianggap sebagai satu kajian yang paling asas dalam penyelidikan sosial mengenai sesuatu budaya, adat, kepercayaan, tingkah laku yang berdasarkan kepada maklumat-maklumat yang dikumpul dari kajian lapangan. Soalan yang sering dikemukakan dalam kajian etnografi adalah seperti, apakah budaya kumpulan itu? Etnografi menggambarkan apa yang dilakukan sesebuah masyarakat dalam kehidupan seharian mereka. Kajian ini memfokuskan pada penggambaran terperinci dan tepat dan bukan berunsur berkaitan. Pengkaji juga perlu meluangkan masa di lapangan untuk temu bual, memantau dan mendokumentasi bagi memahaminya. Jangka masa yang lama diambil agar daftar dapat direkodkan dengan terperinci. Saya Huzaimah binti Muhammad Ihsan, nombor kad matrik P116578. Baik, seterusnya saya akan membentangkan tentang tujuan kajian etnografi dan ciri-ciri kajian etnografi. Baik, tujuan kajian etnografi yang pertama ialah untuk memahami isu yang dikaji. Maknanya, kajian etnografi ini digunakan untuk penjelasan bertulis tentang sesuatu adat, kepercayaan, tingkah laku dan lain-lain. Yang kedua, tujuan kajian etnografi ialah untuk menambah pengetahuan mengenai sesuatu budaya dan juga mengenal pasti corak interaksi sosial. Kajian ini melibatkan kerja lapangan seperti pemerhatian, temu bual, pengumpulan dokumen dan membuat rakaman. Biasanya kajian ini akan dilaksanakan oleh penyelidik. Dan tujuan kajian yang ketiga ialah untuk membangunkan satu penafsiran yang menyeluruh terhadap sesuatu masyarakat atau institusi sosial, di mana penyelidik akan tinggal bersama-sama dalam komuniti tersebut bagi menghurai pelbagai kumpulan sosial bertujuan untuk memahami isu-isu yang dikaji. Ciri-ciri kajian etnografi, ianya merupakan pendekatan kualitatif di mana ianya menerang, menganalisa serta menginterpretasi sesuatu budaya dan lain-lain. Ciri-ciri yang kedua ialah kajian ini dilakukan pada persekitaran semula jadi atau tapak kajian. Contohnya, jika kajian tentang masyarakat Jawa, maka penyelidik perlu tinggal bersama kelompok masyarakat tersebut untuk satu tempoh yang tertentu. Ciri-ciri yang ketiga, melibatkan interaksi intim dan bersemuka antara penyelidik dan responden. Baik ini bertujuan bagi menggambarkan refleksi yang tepat tentang perspektif dan tingkah laku responden yang terlibat. Ciri yang keempat ialah menggunakan kaedah pengumpulan data induktif, interaktif dan rekursif. Ini bermaksud daripada data-data tersebut akan dikumpul dan ditafsirkan, kemudian akan dibuat generalisasi ataupun kesimpulan, di mana data-data ini saling berhubung antara satu sama lain. Penyelidik juga akan merasai sendiri kehidupan bersama kelompok budaya, bersama kelompok
tersebut. Okey, seterusnya, ciri-ciri kajian etnografi menggunakan konsep kebudayaan sebagai kacamata untuk menginterpretasi keputusan yang diperolehi untuk memahami isu yang dikaji. Kajian ini boleh berubah dan diperhalusi sepanjang proses pemerhatian kerana pembelajaran dan pengetahuan baru akan mempengaruhi semua keputusan yang akan diperolehi. Dan yang terakhir ialah fokus kajian adalah kecil, iaitu mungkin hanya melibatkan satu set atau satu kumpulan manusia pada skala yang kecil. Saya Muhammad Muzammil bin Sharif P118813 akan meneruskan perbentangan berkaitan kelebihan dan kelemahan kajian etnografi. Kita lihat kelebihan kajian etnografi. Ada banyak kelebihan di sini. Yang pertama, etnografi boleh digunakan oleh pengkaji yang menggunakan kaedah kuantitatif dan kualitatif. Tetapi etnografi ini lebih bersifat kualitatif. Yang kedua, refleksi yang lebih tepat diperolehi terhadap perspektif dan tingkah laku masyarakat atau sampel. Melalui temu bual, kalau kita nak tahu lebih mendalam, kita tanya lagi responden kita sehingga dapat pemahaman mendalam. Daripada pemahaman mendalam, kita dapat membuat refleksi yang lebih tepat. Yang ketiga, pengkaji boleh menggunakan pelbagai data yang dikutip lebih tepat dan terdapat kebolehpercayaan tinggi. Kita buat temu bual, kita buat pemerhatian, maka kita akan mendapat data yang lebih tepatlah. Yang keempat, data yang dikumpul lebih interaktif dan boleh diulang. Katalah kita buat temu bual, kita rasa ada sesuatu yang belum jelas lagi, kita boleh ulang-ulang lagi sehingga dapat data yang lebih tepat. Yang kelima, teori tingkah laku atau pembudayaan setempat dibina dengan strategi yang lebih analitik. Analitik ni, kita kumpul data, analisis, kemudian dapat data, kita gunakan data itu dalam penulisan. Yang keenam, data yang dikutip daripada sumber utama. Apabila pengkaji berada dalam masyarakat tempat kajian, dia akan dapat data secara langsung daripada masyarakat yang dia kaji. Yang ketujuh, kajian yang dilakukan menghasilkan penjelasan yang spesifik dan terperinci. Dapat mencari sesuatu yang kurang jelas sebelum ini melalui temu bual dan pemerhatian. Yang ke-8, pengkaji dapat berinteraksi berhadapan dengan sampel atau subjek terlibat. Pengkaji akan berinteraksi, bertemu bual bersemuka atau pemerhatian secara langsung dengan masyarakat yang dikaji. Dan yang ke-9, kemahiran komunikasi dapat bersosialisasi dan dengan masyarakat yang dikaji. Pengkaji perlulah berkemahiran bersosialisasi untuk mendapat maklumat kajian lah. Kita lihat kelemahan kajian etnografi. Yang pertama, perspektif pengkaji berkemungkinan dipengaruhi oleh kecenderungan terhadap budayanya sendiri. Kalau pengkaji masuk dalam masyarakat tu, kena tinggal budaya dia. Kalau dia kena masuk dalam budaya masyarakat tu, baru kajian lebih tepat tanpa dipengaruhi budaya pengkaji. Yang kedua, tempoh masa kajian memakan masa yang agak lama sehingga berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun kerana pengkaji perlu membuat pemerhatian penuh ke atas sesebuah masyarakat yang dikaji. Sebab tu tadi kelebihan dia tu maklumat yang dapat tu lebih terperinci dan spesifik sebab makan masa yang lama. Yang ketiga, responden tidak memenuhi ciri yang ada dalam budaya yang dikaji, tidak jujur dan banyak pantang larang menyebabkan data yang diperolehi tidak lengkap. Mungkin pengkaji tipu, mungkin ada pantang larang yang pengkaji tak boleh ceritakan kepada orang luar. Yang keempat, pengkaji yang tidak mampu bersosialisasi berkemungkinan berlaku penolakan masyarakat yang dikaji. Jadi macam mana nak buat kajian? Sebab dah ditolak masyarakat yang nak dikaji tu. Dan yang terakhir, yang kelima, pengkaji berkemungkinan dipengaruhi pengetahuan sedia ada terhadap subjek yang dikaji.
Pengkaji kena buang pengetahuan yang sedia ada untuk fokus dapatan dalam masyarakat tanpa dipengaruhi pengetahuan sedia ada oleh pengkaji itu sendiri. Saya Maizatul Ahmad binti Ali, nombor matrik P118812 ingin membentangkan tentang kajian etnografi berkaitan dengan tata cara pengumpulan data. Pertama, data kajian itu dikumpul melalui pemerhatian, temu bual, penelitian rekod, dokumentasi bergambar, rakaman temu bual dan rakaman audio. Seterusnya, biasanya tata cara pengumpulan data ini digunakan dalam jangka masa yang lama, sama ada 2 tahun, 3 tahun, maksudnya lebih daripada sebulan ataupun 2 bulan. Yang ketiga, bergaul dengan semua orang dan dapatkan keseluruhan konteks. Yang keempat, pendidik perlu menggali soalan dan menjawab seperti mengapa, siapa, bagaimana, di mana, bila dan bagaimana, dan ia dikenali sebagai deskripsi tebal. Seterusnya, kenal pasti sumber maklumat dan etnografi juga mestilah tidak berat sebelah dalam proses ini. Dan akhir sekali, membangunkan kepercayaan supaya ahli komuniti akan merasa selesa dengan penyelidik. Seterusnya, tata cara kajian etnografi. Pertama, pengumpulan data yang berupaya menjawab soalan kajian sepenuhnya dengan tepat dan jelas. Yang kedua, peranan pengkaji dijelaskan dengan tepat, melibatkan individu atau kumpulan manusia yang dikaji dan lokasi sosial yang dikaji. Yang ketiga dan akhir sekali soalan kajian dijelaskan dengan terperinci. Nama saya Amirul Faris bin Razali, nombor matrik P117430. Baiklah, saya akan menunjukkan contoh kajian etnografi di mana kajian etnografi ini saya petik daripada satu contoh kajian yang telah dijalankan oleh Amir Hassan Dawi yang bertajuk Hubungan Etnik di Institusi Pengajian Tinggi, satu kajian etnografi, habitus dan modal budaya di kalangan pelajar berlainan etnik. Baiklah, dalam contoh kajian etnografi ini, jika dilihat daripada abstrak yang telah dilakukan oleh pengkaji, saya dapat kenal pasti bahawa dalam kajian etnografi ini, pengkaji menjalankan kajian dengan menggunakan teknik pemerhatian, temu bual dan analisis. Okey, kita tengok apakah yang dikatakan dengan teknik pemerhatian dan analisis. Okey, dalam contoh-contoh kajian etnografi yang saya dapati daripada penulisan daripada pengkaji, okey, sebenarnya dapat dirungkai bahawa kajian etnografi adalah berkenaan dengan budaya, di mana contoh kajian etnografi ini saya keluarkan kepada 3 bahagian, iaitu pengumpulan data, yang kedua adalah sampel, dan yang ketiga adalah objektif kajian. Okey, seperti yang saya cakap tadi, dalam kajian yang dilakukan oleh penyelidik ini, dia menggunakan teknik pemerhatian, temu bual dan analisis dokumen. Itu termasuk dalam pengumpulan data. Jadi, di mana dia mengumpul data dengan menggunakan kaedah pemerhatian, temu bual dan analisis dokumen. Kemudian, pengkaji juga menggunakan sampel, iaitu pelajar universiti awam sebagai sampel untuk melengkapkan kajian. Jika tiada sampel dalam suatu kajian, maka tidak akan mendapat hasil.
Alright, yang ketiga adalah objektif kajian, di mana pengkaji meletakkan objektifnya adalah mencungkil secara mendalam punca-punca kewujudan polarisasi, sama ada daripada luaran universiti atau dalaman universiti. Kenapa objektif kajian ini dijalankan adalah bila berkenaan dengan etnografi adalah berkenaan dengan budaya. Jadi bila berkenaan dengan budaya, pemerhati pengkaji dia banyak melakukan pemerhatian, di mana pemerhatian itu akan mendapatkan hasil, di mana objektif kajian dia adalah untuk mencari punca wujudnya polarisasi, sama ada dia berasal daripada dalaman universiti ataupun luaran universiti. Okey, baik. Itu adalah contoh-contoh kajian etnografi yang saya dapat rungkapkan daripada satu tesis yang telah dilakukan oleh pengkaji Amir Hassan Dawi. Beralih kepada rumusan, di mana rumusan yang terakhir berkenaan dengan etnografi. Apa yang difaham adalah etnografi adalah berkaitan dengan budaya, tapi kajian secara kesimpulannya, secara amnya dan khususnya adalah kajian etnografi ini dilakukan untuk mendalami sesuatu budaya dengan kita merungkai cara hidup budaya, cara hidup masyarakat setempat. Kemudian yang kedua, dapat juga saya simpulkan bahawa kajian ini adalah kajian yang melibatkan masa yang sangat panjang bagi mendapatkan hasil yang mendalam tentang sesuatu kajian yang akan dikaji. Alright. Dan yang terakhir, kajian ini dilakukan menggunakan reka bentuk etnografi. Alright, etnografi memang kena guna etnografi. Sebab apa? Dia melibatkan budaya, cara hidup sesuatu masyarakat. Bukan sahaja dalam bidang antropologi dan sejarah, malah dalam bidang pendidikan juga boleh menggunakan kaedah kajian etnografi.